billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung kuliah maghrib kita pada malam yang berbahagia ini, iaitu pada bab yang ke-19. Ya, masing-masing boleh cek pada bab yang ke-19. Itu berkenaan dengan bab ma jaa fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bab yang mengetengahkan ya berkenaan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, betul. Ya, baik. Dalam bab ini, ya, selain kita membaca ataupun kita mengetahui tentang cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan itu dan bagaimana cara kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta signifikan dari cara pergerakan baginda Nabi berjalan bergerak itu, ya, kita juga akan sentuh serba sedikit berkenaan dengan fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan sebagai satu fizikal manusia yang cukup sempurna. Ya. Jadi baik anak-anak, bila disebutkan tentang cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, ya, berjalan ini, ya, nak menunjukkan kepada kita bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, orangnya sentiasa bersederhana, Nabi ini. Ya. Dan dari cara berjalan baginda Nabi pun, ya, ditunjukkan juga kepada kita bagaimana hebatnya, ya, pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda dapat mengetahui keadaan sahabat, ya, dan Nabi dapat memperbetulkan pribadi sahabat itu melalui cara sahabat berjalan. Ya, kita akan jumpa hadisnya di belakang nanti. Baik. Ya. Adapun cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ini, ya, Nabi orangnya wasata. Maksudnya orang yang bersederhanalah. Ya, seperti ustaz sebut tadi. Dan Nabi berjalan itu, ya, di antara pergerakan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, di antara laju dan juga perlahan, di antara itu. Tapi kelihatan lajulah. Ya, tapi kelihatan laju. Baik, kita bacakan hadis dia di buku kamu pada hadis yang ke-117. Hadis yang ke-117 di situ, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lahu inna lanujhidu anfusana wa innahu laghairu mukthirat muktarith. Baik. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang ataupun sesuatu yang lebih sempurna ini melainkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah, dia tidak pernah melihat sesuatu ataupun seseorang yang lebih sempurna melainkan Nabi. Ini kata Abu Hurairah ini. Ya. Kenapa dia kata begitu? Ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhi. Seolah-olah bila melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, seolah-olah melihat matahari sedang berjalan ataupun beredar di wajahnya. Nih, kata Abu Hurairah, dia melihat Nabi ni seolah-olah dia melihat matahari itu beredar di wajah Nabi. Matahari itu berjalan di wajah Nabi. Maksudnya Nabi ini, ya, di sini dimaksudkan ini,
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, orang yang sentiasa ceria. Dan dikatakan lagi, wa ma raaitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annamal ardu tutwa lahu. Dan aku tidak pernah melihat seseorang yang berjalan lebih pantas, lebih laju melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah. Dia sudah berkata, tidak ada yang orang lain ataupun sesuatu yang sempurna ini melainkan Nabi. Dia kata begitu kerana apa dia kata begitu? Kerana Abu Hurairah kata seolah-olah bila melihat Nabi itu ada matahari di wajah Nabi. Hebatnya Nabi. Seolah-olah bila melihat Nabi itu ada matahari, ya, berada di wajah Nabi, dan di muka Nabi itu ada matahari berjalan seolah-olah matahari itu. Bayangkan kita tengok matahari macam mana? Ya, bila bangun pagi tengok cuaca matahari, oh ada matahari. Senyum kita. Mana kata hari itu kalau ada matahari, kita punya aktiviti harian lancar insya-Allah. Ya, begini yang dimaksudkan. Dan dia kata lagi, Abu Hurairah kata lagi, dia tidak pernah melihat seseorang yang berjalan ini lebih laju, ya, melainkan orang itu adalah Nabi. Kerana apa dia melihat? Kerana bila dia melihat Nabi itu berjalan, seolah-olah Nabi ini berjalan, seolah-olah bumi dilipat kepada Nabi. Maksudnya Nabi berjalan ni seolah-olah bumi itu dilipat. Maksudnya Nabi berjalan laju. Begitulah kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diumpamakan seperti matahari, yang diumpamakan seperti bulan, yang diumpamakan itu kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi. Ya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Ya, anta syamsun, engkau itu matahari. Anta badrun, engkau itu purnama. Anta nur, engkaulah cahaya. Ya? Dan engkau ini cahaya yang menyinari cahaya semua. Mana-mana cahaya tidak akan melawan dengan terangnya cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah ini. Sehingga kan, ya, kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dibuatlah, ya, orang-orang Arab dulu ni rajin mengarang syair. Orang-orang Arab ni, kamu pun yang di sini ni ada juga yang suka berqasidah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan ada satu syair Hasan disebut. Dia sebut apa di sini? Dia karang syair yang cukup indah nak menggambarkan tentang diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dia karang syair itu yang berbunyi, wa ajmalu minka lam taraqattu ain. Mataku belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada ini. Syair ini, dia tidak pernah melihat sesuatu yang indah melainkan Nabi. Sebelum ni dia tidak pernah melihat. Dia nampak gunung ganang ke, dia nampak pasir ke, dia nampak tumbuh-tumbuhan ke apakah, ya, tetap tidak lawan dengan keindahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pandangan matanya. Wa atyabu minka lam talidun nisa. Belum pernah dilahirkan oleh wanita yang lebih baik daripadamu. Maksudnya manusia sebelum ini, ya, tidak ada yang menandingi kehebatan dan keindahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Engkau dicipta suci dari sebarang aib. Ni baginda Nabi. Ya. Baginda Nabi itu digambarkan dalam syair ini, tidak ada aib baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau itu wahai Nabi diciptakan sebagaimana yang engkau inginkan. Ya? Ni syair Hasan disebut Nabi itu lahir seolah-olah Nabi minta dilahir begitu, seolah-olah. Ya, menuju kesempurnaan. Kalau kita lah ditanya kepada kita, ya, apa yang kita inginkan? Kalau ditanya kepada kita apa yang kita inginkan? Semua kesempurnaan yang kita minta. Semua kesempurnaan kita minta. Begitulah digambarkan dalam syair ini bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang cukup satu manusia yang cukup indah, satu manusia yang cukup sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni, ya, di kalangan manusia, di kalangan makhluk,
Rasulullah paling sempurna. Ya. Dan itulah di karang kitab Syama'il Muhammadiyah ini nak menceritakan tentang kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dan perumpamaan wajah tadi. Perumpamaan wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti matahari itu, ya, yang menunjukkan kepada Nabi ini, ya, orangnya sentiasa tersenyum. Nabi ini orangnya sentiasa ceria. Orang yang bermasalah bila melihat Nabi akan tenang hatinya. Ya, orang yang ada dia ada krisis rumah tangga, bila datang berjumpa Nabi, tenang hatinya. Belum Nabi bercakap, belum lagi dia minta pandangan Nabi, dia baru berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tenang hatinya. Begitu yang dimaksudkan dengan wajah Nabi itu seperti matahari. Dan kita ingat, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang tidak pernah merungut. Baginda tidak pernah merungut tentang kehidupannya. Baginda tidak pernah merungut kenapa dia lahir sebagai seorang anak yatim piatu. Baginda tidak pernah merungut tentang kehidupannya yang sentiasa banyak cabaran. Nabi tidak begitu. Kalau kita, jangan. Itu jauhnya kita, ya. Nak ikut dengan pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sangat susah kita nak ikut. Sebab tu tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala pilih Nabi ni dari sebaik-baik manusia. Dan sebab Nabi tidak merungut dengan keadaan dirinya. Nabi tidak merungut walaupun dia dimusuhi. Kalau kita iman ada orang tak suka dengan kita, apa kita rasa? Merungut kita. Kenapa orang tak suka dengan aku, padahal aku ustaz, aku hafal Quran, kenapa orang tak suka dengan aku? Nabi hebat lagi daripada kita, orang benci. Nabi ni baik, sebaik-baik manusia, orang benci. Jadi makna kata hari ini kalau ada orang benci kita, relax lah. Nabi manusia paling terbaik pun dibenci. Sampai hari ini orang-orang kafir tidak menyukai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah hari kiamat. Ya, sehinggalah hari kiamat, sampailah dunia ini hancur, ya. Mereka tidak pernah akan ataupun tidak mahu mengiktiraf baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Sebab itu kita ni sebagai umat Muhammad akhir zaman ni, kalaulah berlaku ada penghinaan terhadap Nabi hari ini, orang suka-suka menghina Nabi kita hari ini. Ya. Kalau kamu nampak media sosial tu, ya. Kalau kamu nampak media sosial, banyak yang menghina Nabi. Bukan sahaja daripada kalangan orang kafir. Kalau orang kafir kita faham. Mereka memang tidak menyukai Nabi, tidak menyukai agama gini. Itu orang kafir, memang tabiat mereka. Tapi ada di kalangan orang Islam sendiri yang tidak menyukai Nabi. Betul. Ramai orang Islam yang tidak menyukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah dia bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah disihir. Nah, kamu yang ikut kuliah-kuliah ustaz sebelum ni pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir. Kisah dia bagaimana Nabi disihir. Ya. Satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, mengalami penyakit ataupun Nabi sakit kepala. Sakit kepala yang sangat ekstrim. Istilahnya lah, sakit kepala yang sangat ekstrim itu. Sakit betul sehingga menyebabkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pelupa. Rutin-rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin harian Nabi itu Nabi boleh lupa. Ditanya kalau Nabi sudah makan, Nabi lupa dia sudah makan kah? Ya. Kadang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ini, Nabi boleh lupa. Buka dulu tingkap. Buka tingkap. Ketika Nabi salat pun Nabi boleh lupa tentang rakaat itu. Kerana apa Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh lupa? Kerana Nabi disihir. Satu malam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, ya. Nabi sedang tidur ini, Nabi dengar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur itu, datang dua orang malaikat kepada Nabi dan Nabi dengar perbicaraan dialog dua malaikat ini. Nabi dengar. Ya. Bagaimana ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi dua malaikat. Satu malaikat berada di kepala baginda Nabi. Satu lagi malaikat berada di bahagian kaki Nabi.
Jadi malaikat yang di kepala ni, dia bagi tahu kepada malaikat yang bawa di belah kaki, dia bagi tahu bahawa sesungguhnya Muhammad ni kena sihir. Nabi dengar perbualan dua malaikat ni. Malaikat di kepala bagi tahu, ya, Rasulullah ni, Muhammad ni kena sihir. Ya, lalu di kaki pun bagi tahu yang Muhammad kena sihir oleh seorang lelaki Yahudi bernama Lubbab bin Akhsam. Seorang lelaki Yahudi bernama Lubbab bin Akhsam. Macam mana Lubbab bin Akhsam boleh menyihir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Dua malaikat ni sedang bercakap-cakap ni. Dua malaikat ni sedang berdialog sesama mereka. Lalu dibagi tahu seorang lelaki Yahudi bernama Lubbab bin Akhsam ini, ya, telah mengambil rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di satu telaga, nama telaga itu Bi'ru Zakwan. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di situ, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi ketika itu duduk di telaga itu dan Nabi bersisir. Nabi bersisir, menyikat rambutnya. Ni telaga bagi orang Arab, telaga ini bukan satu benda yang ni, ya, bukan satu benda yang cikai. Telaga ni bagi orang Arab satu, kalau dapat telaga ni mereka akan jaga betul-betul. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada satu telaga di mana perkampungan, ya, di situ ramai orang Yahudi di Madinah ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikat rambutnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut itu, ya, sisir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu patah. Sisir Nabi itu patah, lalu Nabi letak di atas telaga itu. Di atas sisir Nabi itu ada terselit 11 helai rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terselit di situ. Lalu Lubbab bin Akhsam tadi, lelaki Yahudi ni tadi, dia ambil rambut Nabi ini, lalu dia sihir. Macam mana dia sihir? Dia buat buhul. Buhul ni tahu buhul? Patung. Satu patung yang diperbuat daripada lilin lah. Ya. Dia buat buhul itu dan dia ambil rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia dapat daripada sihir itu, dia gulung-gulung. Dia gulung-gulung ikat pada patung yang dia buat itu. Lalu patung itu dia cucuk-cucuk, kemudian dia ikat di satu pohon kurma yang sudah mati. Ya, pohon kurma tua. Dia lekat di situ buhul itu, ya. Dia lekat buhul yang ada rambut Nabi itu, dia lekat pada pohon kurma itu, dia sudah sihir, kemudian dia jatuhkan di telaga. Dia jatuhkan di telaga itu, menyebabkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi lupa. Sakit kepala Nabi. Lama Nabi sakit. Ya, lama Nabi sakit. Lalu anak-anak, dua orang malaikat ini, ya, Nabi dapat dengar perbincangan dua orang malaikat ini. Lalu, ya, keesokan paginya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Aisyah, istrinya. Wahai Aisyah, aku tahu sebab apa aku ini sakit kepala. Lalu Nabi menceritakan peristiwa dua malaikat yang datang kepadanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dua orang sahabatnya. Siapa dua orang sahabat baginda Nabi itu? Yang untuk pergi ke telaga itu. Siapa Iman? Iya, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Zubair. Nabi memerintahkan dua orang ini, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Zubair, untuk masuk ke dalam telaga itu, menyelam ke telaga itu untuk mencari buhul itu. Lalu masuklah Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Zubair tadi masuk ke dalam, dan mereka dapat jumpa dengan pokok kurma yang dimaksudkan Nabi. Bila diangkat di atas, memang ternyata ada buhul itu di situ, patung yang dililit dengan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril adalah yang paling bimbang. Malaikat Jibril adalah yang paling rasa sedih bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan sebegitu rupa. Malaikat Jibril dia sempat meru'yah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahi arqiq. Ya. Dengan doa ru'yah itu, bismillahi arqiq, Allahu yashfiq, bismillahi arqiq. Lalu malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat mau'izat,
11 ayat mau'izat yang Allah turunkan kepada Nabi dan juga untuk kita. Diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi amalkan. Diajarkan kepada Nabi lepas Nabi di ru'yah tadi, lalu diajarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 ayat itu. Apa dia? 5 ayat daripada surah Al-Falaq dan 6 ayat daripada surah An-Nas. Diajarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ila akhiril ayat, sehingga qul a'udzu birabbin nas malikin nas ila akhir ayat. Dan ayat ini, mau'izat ini kita amalkan sebelum tidur sebagai pendinding. Ini sebagai usaha kita, ikhtiar kita supaya kita tidak, sihir ini tidak makan kepada kita. Ya betul, kita mengamalkan surah. Ada orang dia mengamalkan surah, tapi ingat, pendinding paling besar solat. Ini pendinding paling besar solat ini. Ada orang dia ni sakit. Bila dia sakit, dia akan jumpa dengan mu'alij. Mu'alij ni orang yang mengubat itu. Mu'alij, dipanggil mu'alij. Dia pergi berjumpa dengan mu'alij. Dia sakit. Tanya, apa sakit? Ada gangguan. Ya Ustaz, kami ada gangguan ni. Kalau maghrib saja saya sakit di sini ni Ustaz, sampai saya tak boleh makan, tak boleh tidur. Asal maghrib sejak Ustaz, sakit di sini Ustaz, tak boleh makan, tak boleh tidur. Asal maghrib sejak Ustaz, saya rasa badan saya panas. Minta Ustaz itu ru'yakan, minta Ustaz air tawar. Tapi dia tidak solat. Macam mana nak sembuh? Macam mana dia mau sembuh kalau dia tidak solat? Sedangkan solat adalah pagar paling ampuh. Solat adalah pendinding paling hebat. Ya? Ada orang yang solat pun, ya dia lalai, tapi sekurang-kurangnya dia solat. Solat ni pendinding, jangan kita main-main. Benda solat ini jangan main-main. Ya? Sebab tu kalau kita rasa kita nak berubat, perbetulkan solat dulu. Kita rasa kita sakit, ya selain daripada kita solat, sedekah. Nabi sebut, "Dawu mardakum bisadaqah." Ubati penyakit-penyakit yang ada pada kamu itu dengan bersedekah. Ada orang dia pergi berubat. Dia jumpa mu'alij, dia pergi pusat-pusat rawatan, bagi tahu, Ustaz saya ni sekian-sekian Ustaz, ya sakit ni Ustaz sudah lama. Ya, sudah diubat, dia tidak pernah bersedekah. Tak maupun bersedekah ataupun kedekut. Ini Ustaz mengalaminya ni benda ni. Tanya dengan Ustaz Awik lah, Ustaz Awik lebih tahu. Bukan kita minta, kita tidak minta pun nilai. Kita tidak minta nilai itu, tapi sekurang-kurangnya faham. Ya, ini lepas dia diubat, dia diam. Dia tidak pernah tanya, Ustaz apa keperluan madrasah? Ustaz apa keperluan tempat Ustaz? Apa? Tak. Dia kedekut, dia nak berubat, tapi dia nak sembuh, tapi dia kedekut. Macam hari inilah. Covid ini satu penyakit, betul tak? Covid ni satu penyakit. Maknanya orang Covid ni, kalau kita nak buang Covid ini, ya, cuba banyak bersedekah. Cuba banyak bersedekah. Nah, kalau cara kamu bersedekah macam mana? Kalau cara kamu bersedekah, kamu belum ada kemampuan untuk bagi ni duit, belum ada kemampuan. Doa. Doa, bangun sepertiga malam, cuba tu Ustaz suruh bangun. Bangun sepertiga malam itu, doa kepada Allah. Minta kepada Allah, ya, agar orang-orang yang pernah banyak jasanya, terutama kepada orang yang menginfakkan rumah ini untuk kita, sehingga kita mampu untuk belajar Quran di sini dengan selesa, sehingga kita boleh melakukan aktiviti termasuk kuliah maghrib ini, sehingga kita boleh tidur dengan selesa. Asbab tuan rumah yang memberikan kita peluang untuk menjadikan rumahnya ini sebagai madrasah. Tuan rumah kita ini sudah meninggal berapa puluh tahun, bertahun-tahun sudah lamanya, tapi insya-Allah berkat kita menggunakan tempat ini sebagai sedekah, Allah Ta'ala lorongkan dia punya pahala kepada dia yang tidak berhenti. Ya, Allah Ta'ala lorongkan pahala yang sangat tidak berhenti. Ya, sedekah jariah yang dia dapat ini, sehingga akan kita mampu di sini, sehingga akan kamu mengambil manfaatnya, mengambil baca Al-Quran, solat di sini. Orang lain mengambil manfaat kepada kamu, jemput kamu ke rumah buat solat hajat, jemput kamu untuk mengajar mengaji, kan pahala yang sentiasa mengalir. Sebab tu bila datang ke madrasah, ya, termasuk ustaz sendiri, kita niatkan datang ke sini ni, ya,
Niat kita lillahi ta'ala supaya orang yang pernah menginfakkan segala hartanya, lampu, ya, stapler sekalipun, minuman sekalipun yang pernah menginfakkan harta ke sini, ya, Allah Ta'ala permudahkan urusannya. Kita doakan. Pertama, daripada sedekah ataupun sumbangannya ini, Allah Ta'ala angkat segala penyakitnya. Kalau dia sakit, Allah Ta'ala angkat asbab sedekahnya. Yang kedua, dipermudahkan urusannya. Kalau ada urusannya rumit, ya, dia rasa rumit urusan ini, dia pernah bersedekah di sini, kita doakan dia. Waktu solat itu, solat waktu malam yang kita bangun itu, orang lain tidur kita bangun, doakan ketika itu. Doakan masing-masing, ya Allah, kalaulah ada orang yang pernah berinfak di sini, ya Allah, lorongkan kepada dia untuk dipermudahkan urusannya dan juga dilancarkan segala urusan kepada dia mencari rezeki. Tuh. Baik. Baik, kita sambung balik deh, anak-anak. Demikian tadi kisah yang Ustaz sebut. Nabi sebaik manusia pun ada yang orang tidak puas hati dengan Nabi sehingga akan Nabi disihir. Orang tidak puas hati dengan Nabi, disihir Nabi. Itu Nabi. Kita nih, yang musuh kita lagi banyak daripada kawan kita. Ya, musuh kita lebih ramai daripada kawan kita. Sebab tu kalau nak mengelak musuh ni, ya, jangan banyak berkawan. Kawan yang sekadarnya sahaja. Kawan yang okey. Kalau nak kawan yang terlalu rapat jangan. Ya. Itu pesanan Ustaz. Ya, sekian pesanan penaja. Baik. Dan disebutkan di sini ada pendapat mengatakan, ya, ada pendapat mengatakan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Nabi tidak mempunyai bayang. Ada pendapat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai bayang. Baginda ini makhluk manusia seperti kita. Baginda ada keinginan, baginda makan. Ini sifat yang harus bagi Nabi. Baginda makan, baginda minum, ya, baginda beristri, berkeluarga, ini sifat harus bagi Nabi macam kita. Ya. Tapi ada pendapat mengatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia tidak ada bayang. Dia tidak ada bayang. Ini pendapat, ya. Namun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan pendapat yang mengatakan Nabi tidak ada bayang ini, hadis tersebut batil dan tertolak. Hadis yang mengatakan ataupun pendapat mengatakan Nabi tidak mempunyai bayang adalah tidak betul. Kalau kata Ibnu Abbas. Jadi kita fahamlah kan? Jadi kita faham Nabi cukup istimewa. Ya, tapi menyamakan Nabi atau membawa perumpamaan-perumpamaan yang tidak kena dengan Nabi ini, kalau boleh kita elakkan. Ya, sebab itu Ustaz selalu nasihatkan kamu. Ya. Selalu Ustaz nasihatkan kamu, banyakkan berselawat kepada Nabi, kisah-kisah Nabi kita baca, ya. Jadi dapat kita nampak mana kisah yang sebenarnya, mana kisah yang orang tokok tambah, ya. Sebab terakhir zaman ni terlalu ramai yang begitu. Baik. Dia disebutkan di sini, ya. Pada hadis ini Sayyidina Ali mengatakan, ya, kana Aliun idza wasafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana idza masya taqalla'a ka'anna ma yanhattu min sabab. Ya, Sayyidina Ali dia mengatakan atau menyifatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ini, Nabi ini jalannya seperti Nabi turun dari satu tempat yang tinggi. Sayyidina Ali membayangkan begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan, Nabi berjalan, ya, berjalan laju. Nabi berjalan laju, tapi kata Sayyidina Ali, kalau Nabi berjalan seolah-olah Nabi itu turun dari tempat yang tinggi, badan Nabi condong ke depan. Dan Nabi tidak melihat kiri kanan kalau berjalan. Nabi tidak melihat kiri kanan kalau berjalan. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan, ya, kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga beberapa hadis yang mengatakan, Ustaz bacakan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orangnya berperwarakan tidak terlalu tinggi dan juga tidak pula terlalu rendah. Baginda berperwarakan sedang di antara kaumnya, itu Nabi. Tinggi Nabi tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Baginda Nabi ini berada di sederhana ketinggian Nabi di antara kaumnya. Bila Nabi berkumpul di kalangan orang yang tinggi, Nabi akan tinggi.
kelihatan tinggi. Bila Nabi SAW berkumpul dengan orang-orang yang rendah, Nabi akan kelihatan seperti itu, rendah. Dan tidak tinggi, tidak rendah. Pertengahan sifat Nabi, baginda Nabi SAW. Rambut baginda tidak kerinting, bergulung dan tidak pula lurus kaku, akan tetapi ikal, berombak. Rambut Nabi tidak kerinting dan juga tidak lurus. Rambut Nabi ini ikal. Dan rambut Nabi panjang. Ya. Rambut Nabi panjang. Dan disebutkan di sini, badan baginda tidak gemuk, wajahnya tidak bulat tetapi agak bundar. Maksudnya baginda Nabi SAW tidak gemuk tapi tidak pula kurus. Badan Nabi berisi. Badan Nabi berisi. Ya, disebutkan juga di sini, ya. Kulitnya kemerah-merahan. Anak mata pada kedua-dua mata baginda berwarna hitam pekat dan bulu matanya panjang dan juga lentik. Ni Nabi. Anak mata Nabi SAW itu, ya. Anak matanya hitamnya ni, warna hitam mata Nabi ini terlalu hitam. Maknanya Nabi ini cerah pandangan Nabi. Cerah pandangan Nabi SAW dan kedua-dua belah, dan bulu matanya panjang dan juga lentik. Nah, kalau kita lihat orang yang sudahlah matanya bersinar, mata Nabi ini bersinar, ya, maksudnya mata Nabi bersinar ini, bulu matanya pula lentik. Bulu mata Nabi SAW lentik. Bayangkan itu, macam mana indahnya Nabi itu. Hebatnya dari fizikal Nabi SAW. Tulang pangkal bahu dan tulang penemu antara kedua-dua bahunya adalah besar. Maksudnya badan Nabi ini bidang. Kalau hari ini dipanggil sado lah, tapi bukan sado macam hari ini. Badan Nabi itu, Nabi tidak gemuk. Maksudnya ni, disebutkan juga di sini, ya. Kalau diukur dari kepala, dada dan juga perut, diukur badan, kepala Nabi, dada Nabi dan juga perut Nabi, ya, semua sekata. Sekata. Dari kepalanya, dadanya sampai perutnya sekata. Kalau kita hari ini, kepala, dada, perut ke depan. Nah, itu kita. Ya, sebab cara kita makan salah. Kita akan jumpa nanti hadisnya. Ya, ini sebut Nabi makan 3 jari, kita akan jumpa. Baik. Baginda tidak berbulu di keseluruhan badan, cuma terdapat bulu halus yang memanjang dari dada hingga ke pusat, ya. Nabi SAW, walaupun Nabi ini bangsa Arab, tapi Nabi SAW tidak berbulu keseluruhan badan. Di mana yang tumbuh bulu? Di pangkal lehernya sehingga di atas pusat baginda Nabi SAW. Tapak tangan dan kaki baginda terasa tebal. Tatkala berjalan, baginda berjalan dengan langkah kuat dan tegap seakan-akan turun ke tempat yang curam. Maksudnya Nabi SAW kalau berjalan memang laju. Ini signifikan kepada Nabi SAW berjalan laju sebab apa? Sebab Nabi ini orangnya yang cukup menepati masa. Dan Nabi SAW yang cergas. Dengan badan yang besar begitu, dengan kehebatan badan Nabi SAW yang bidang itu, mana mungkin, mana sesuai kalau Nabi ini pergerakannya perlahan, tidak sesuai. Sebab itu Nabi SAW sentiasa berjalan laju. Sebab orangnya cergas. Dan apabila baginda berpaling, maka keseluruh badannya ikut berpaling. Bila Nabi SAW berpaling, sebagai contoh Nabi dipanggil, ya Rasulullah, ada panggilan dari sebelah kanan, orang memanggil, ya Rasulullah dari sebelah kanan. Nabi SAW akan berpaling keseluruhan badannya. Berpaling keseluruhan badannya. Nabi SAW tidak hanya menggerakkan kepalanya. Dipanggil dari sebelah kiri, ya Rasulullah. Nabi akan berpaling keseluruhan badannya. Nabi bawa badannya ini, bukan sekadar kepalanya. Nah, ini kehebatan baginda Nabi SAW. Antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuah, yaitu tanda kenabian. Di antara kedua bahu Nabi ini, di belakang ini ada satu daging. Daging, ya, yang tumbuh di belakang badan Nabi, yang dipanggil sebagai khatamun nubuah, cop kenabiannya. Yang besarnya, ada hadisnya dalam bab ini, ada hadis mengatakan, ya, besar khatamun nubuah itu, daging yang tumbuh itu besarnya seperti zirul hajala, seperti telur burung puyuh.
tumbuh daging itu di belakang badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ucapan baginda merupakan perkataan yang paling benar, tabiat yang paling berlemah lembut, dan baginda paling mesra dalam pergaulan antara semua manusia. Sesiapa yang melihat baginda buat pertama kali akan terpegun kepadanya, manakala sesiapa yang pernah bersamanya kemudian mengenalinya pasti akan mengasihinya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seistimewa dan sesempurna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ustaz ulang. Ya, daripada khulasah daripada tajuk yang kita dapat tadi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya tidak gemuk. Orangnya tidak gemuk. Ya, bila menyebut orangnya tidak gemuk, maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orangnya sangat jaga makan. Nabi ini tidak pernah kenyang anak-anak ya. Nabi dia tidak pernah kenyang. Nabi tidak pernah kenyang. Kalau kita hari ini kita kenyang, tambah kita kasih kenyang lagi. Kita di madrasah ni lah. Kita sudah kenyang. Kalau dihulur lagi makanan, pantang undur kecuali checking. Paham sendirilah. Itu Nabi. Nabi maksudnya Nabi makan ni dengan keadaan Nabi tak mau kenyang. Sebab kita kalau kita kenyang, tengok kalau kita kenyang, apa kesan kepada badan kita? Kita ngantuk. Ni kenyang macam Irfan. Irfan kenyang ni. Ya? Irfan kenyang. Ya, bila kita kenyang ni, jadi ngantuklah kita. Sebab tu jaga makan. Ikut macam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan cepat dan tunduk ke depan menunjukkan tentang ketangkasannya dan tawaduknya. Nabi berjalan seperti yang Ustaz sebut, Nabi sentiasa tunduk sebab Nabi tawaduk. Nabi ni kalau berjalan anak-anak ya dengan sahabatnya, Nabi selalu berada paling belakang. Nabi kalau berjalan ramai-ramai, bukan Nabi di depan, Nabi berada di belakang. Ada ketika Nabi akan berjalan di depan, ya, untuk memimpin para sahabatnya. Tapi ada ketika Nabi akan berjalan di belakang. Ketika Nabi berjalan di belakang, Nabi akan melihat bagaimana langkah para sahabatnya dan Nabi boleh perbetulkan. Ya, Nabi boleh perbetulkan. Dalam hadis bab tentang khatamun nubuwah, ya, dalam bab khatamun nubuwah iaitu cop kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Salman Al-Farisi, seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi ni, dia ni antara sahabat yang panjang umurnya. Salman Al-Farisi yang disebutkan dalam kitab ini, Salman Al-Farisi umurnya 350 tahun. Setengah riwayat mengatakan, makna bila dia hidup dalam 350 tahun, dia dapat hidup berapa zaman? Ini riwayat, bukan maksudnya tepat betul begitu. Ada yang mengatakan Salman Al-Farisi umurnya dalam 250 tahun, ni riwayat, pendapat. Ya. Jadi Salman Al-Farisi ni dia nak melihat betulkah yang disebutkan oleh yang orang-orang sebelum ni, ahli-ahli kitab yang Salman Al-Farisi dia sempat tengok kitab Taurat, kitab Zabur, itu kitab Injil, sempat dia tengok betulkah yang disebutkan tentang Rasulullah ini, tentang Nabi akhir zaman ni ada 3 ciri. Ada 3 cirinya disebutkan. Ciri yang pertama itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak menerima hadiah. Nabi tidak menerima zakat. Nabi tidak menerima zakat dan keturunan Nabi tidak boleh terima zakat. Sebab tu kita bukan mudah-mudah untuk mengatakan kita ini keturunan Nabi. Sebab keturunan Nabi tidak terima zakat. Salman Al-Farisi dia bekerja dengan satu orang Yahudi, ya, bekerja di ladang kurmanya. Dia bentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut kepada Rasulullah sebab dia nak uji. Dia panggil, ya Rasulullah, ni ada kurma ni saya nak berzakat. Rasulullah tolak. Rasulullah bagi pada para sahabat. Sebab Nabi memang tidak boleh, Rasulullah dan keturunan tidak boleh terima zakat. Salman Al-Farisi dia simpan. Betul. Ciri yang pertama ada kepada Muhammad ini, dia tidak terima zakat. Yang kedua, tidak terima zakat tapi terima hadiah. Keesokannya Salman Al-Farisi datang lagi, bentangkan kepada Rasulullah, ya, pada Nabi itu dia bentangkan, ya Rasulullah, hadiah.
Ni hadiah, saya berhadiah nak beri hadiah kepada tuan. Lalu Rasulullah bila disebutkan hadiah, Nabi ambil, Nabi makan, panggil para sahabat makan. Ciri kedua sudah ada. Ciri ketiga, Salman Al-Farisi nak tahu, inikah ya, ini yang disebut sebagai Rasul akhir zaman, itu disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Satu contohnya dikatakan ya, Rasul akhir zaman ini ada satu cop berada di belakang bahunya. Lalu Salman Al-Farisi ini, kita ke satu hari Nabi SAW, ya, Nabi berjalan dengan para sahabat, Nabi di depan. Disebutkan ketika itu Nabi dipanggil untuk menguruskan satu jenazah. Lalu Nabi berada di depan, Salman Al-Farisi, Nabi cari di mana Salman Al-Farisi. Ketika itu Salman Al-Farisi belum memeluk Islam. Nabi cari di mana Salman Al-Farisi, Nabi panggil Salman Al-Farisi. Ya, suruh para sahabat cari mana Salman Al-Farisi. Lalu Salman Al-Farisi pun lari untuk mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Salman Al-Farisi dia berjalan di belakang Nabi. Nabi ketika itu tahu Salman Al-Farisi sedang mencari sesuatu. Nabi tahu. Lalu dengan sengaja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan pakaiannya. Ya, sebab Nabi tidak kancing bahagian atas. Nabi tidak kancing bahagian atas bajunya, Nabi tidak kancing. Nabi buka. Ya. Dan Nabi sengaja buka ni, ya, ridak di atas ni Nabi sengaja turunkan. Ketika Nabi berjalan laju itu, Nabi sengaja jatuhkan ridak itu, dan ternampaklah oleh Salman Al-Farisi cop di khatamun nubuwah itu yang berada di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Salman Al-Farisi ni dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bersyahadah. Ni kisah dia tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Kita akhiri tajuk pada malam ini, tajuk yang ke-20. Belum lagi kan? Tajuk yang ke-20, babu ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab pada mengatakan, mengetengahkan tentang penutup kepala yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Bab 20, bab berkenaan dengan taqannu', iaitu penutup kepala. Untuk kita faham, penutup kepala yang dimaksudkan di sini adalah skaf. Skaf untuk melindungi kepala. Ya, orang-orang dulu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai skaf ini untuk melindungi rambutnya daripada terkena minyak, atau melindungi serbannya daripada terkena minyak. Nabi pakai. Ya. Lalu disebutkan di sini, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai skaf ini, ya. Nabi memakai skaf ini, ada hadis tidak banyak. Hadis hanya ada satu yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai penutupnya untuk memakai serban ataupun taqannu' ini, memakai penutup ini untuk melindungi serbannya daripada terkena minyak itu. Tapi disebutkan, ya, hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Ya. Nabi pakai tapi bukan tujuan itu. Ya, dan dikatakan juga, diambil satu contoh yang lebih munasabah, iaitu satu kejadian bila mana daripada hadis daripada Aisyah, ya, dia mengatakan bahawa satu hari mereka ini duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Sayyidina Abu Bakar pada waktu tengah hari. Kata Sayyidatina Aisyah, satu hari ni kami duduk di rumah Sayyidina Abu Bakar, Nabi ada di situ. Nabi duduk dengan kami pada waktu tengah hari. Ya. Lalu Abu Bakar ini pun sebut, ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut. Ni Rasulullah pakai skaf. Rasulullah pakai penutup kepala. Ya. Disebutkan di sini, ya, taqannu' ini Nabi pakai skaf untuk menutup kepalanya. Kata Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ya, Nabi pakai penutup kepala itu, waktu itu Nabi pakai sebenarnya untuk menyembunyikan dirinya. Untuk orang tidak tahu tentang keberadaan Nabi, waktu Nabi berjalan itu memang Nabi sudah pakai. Nabi pakai skaf itu, menutup kepalanya. Nabi berjalan dari rumahnya menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar pada tengah hari. Nabi pakai waktu itu supaya orang tidak tahu itu Nabi. Kerana apa? Kerana hadis ini menceritakan pagi Nabi berada di rumah Sayyidina Abu Bakar, malamnya peristiwa hijrah berlaku. Malamnya peristiwa hijrah berlaku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai
penutup kepala itu skaf untuk melindungi wajahnya daripada dikenali oleh orang kafir Quraisy pada ketika itu. Dan ini bukan kebiasaan Nabi. Nabi tidak akan pakai, bukan kebiasaan bagi Nabi. Tapi disebutkan dalam hadis ini, ya, dalam tajuk ini, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai takannu ataupun skaf ini. Hari ini anak-anak, ya, untuk kita tutup majlis ilmu kita pada malam ini, ya, sebagai khulasah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup wajahnya dengan takannu, dengan skaf itu supaya orang tidak tahu. Hari ini kita boleh umpamakan orang perempuan yang memakai niqab. Apa tujuan memakai niqab? Nabi memakai takannu itu, ya, untuk orang tidak tahu itu Nabi. Orang tidak tahu sebab Nabi, ya, ada sebab. Hari ini kebanyakannya para wanita memakai niqab. Apa tujuan? Memakai niqab supaya orang tidak tahu, supaya kita tidak terdedah. Ramai orang tidak tahu kita. Tapi bila kita masih memakai niqab, masih lagi tergedik-gedik di media sosial, ramai. Pakai niqab. Tujuan niqab itu supaya kamu ini tidak sama dengan perempuan lain. Kepribadianmu tidak diketahui oleh orang. Tapi bila yang masih memakai niqab, masih tergedik-gedik, masih menayang dia punya perangai di dalam media sosial. Tujuannya apa? Memakai itu tujuannya apa? Supaya orang tidak kenal. Tapi mengeksploskan diri ni, ya, dia tayang dirinya di media sosial sehingga kan orang dapat tahu semua dia. Sedangkan tujuannya memakai itu untuk apa? Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis ini, penulis buku ini, syarah kitab ini bagi tahu demikian. Ya. Jadi mudah-mudahan tajuk berkenaan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan tadi dan juga tentang takannu Nabi, skaf Nabi dapat memberikan penjelasan kepada kita. Alhamdulillah kita berhenti kebetulan pada waktu Isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.